Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pertama kita rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita, yang mengumpulkan kita di dalam majlis ilmu, yang memberikan kita kekuatan dan kelapangan masa untuk hadir dalam majlis ini, dan kita mengharap agar Allah memberikan kita petunjuk untuk kita beramal pula dengan ilmu yang kita dapat, dan seterusnya kita mengharap Allah menerimakan amalan kita ini dan menjadikan ianya berat di timbangan di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Setelah kita membicarakan tentang perkara yang besar, yakni berkaitan dengan mujahadah, yang masih lagi kita ada dua hadis yang terakhir ini untuk kita bermuhasabah balik tentang mujahadah yang kita lakukan terhadap diri kita. Tuan-tuan dan perempuan, mujahadah memerlukan pengorbanan pada diri kita, pengorbanan yang besar, memaksa diri kita untuk akur kepada Allah dan Rasul, memaksa diri kita untuk taat hidup beragama, mengikut apa yang Allah katakan, mengikut apa yang Rasul arahkan. Kita telah mengiktirafkan diri kita mengaku bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Dan kita telah mengiktirafkan Muhammad itu adalah Rasulullah. Maka kenapa kita mengambil jalan lain? Mengapa kita mengambil ilah-ilah, Tuhan-Tuhan selain daripada Allah? Ataupun kita mengambil petunjuk-petunjuk selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inilah malangnya kita bila kita tidak kembali kepada Allah dan Rasul. Ujian yang akan datang sebenarnya dia nak meninggikan diri kita, meninggikan darajah kita. Setiap ujian yang datang kita hadapi dengan keyakinan kita kepada Allah, maka Allah akan tambah iman kita, Allah tambahkan istiqamah kita. Tetapi bila ujian kita datang kita tak mau hadapi, ataupun kita merasakan ianya bermasalah, maka di sana saya katakan jangan bicara tentang hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Hanya cerita aja yang kita dapat fahamkan. Praktikal tak ada. Kerana para sahabat bila berhijrah, mereka terpaksa meninggalkan banyak perkara. Meninggalkan anak, meninggalkan isteri, meninggalkan suami, meninggalkan harta, meninggalkan kaum kerabat, ibu dan ayah. Begitu sekali pengorbanan yang mereka lakukan. Kita baru diuji, yang mana orang akan kata kita dah tak mampu untuk berhadapan. Kita akan diuji, kaum kerabat kita mungkin akan boikot kita kerana kita cuba nak iltizam. Dah tak mampu kita berhadapan. Kenapa? Takut orang kata, takut mak mentua marah, pak mentua marah, mak ayah kita marah, kan? Tuan-tuan dan perempuan, pentingnya istiqamah dan pentingnya iltizam beragama. Bila kita lakukan ini berkaitan dengan agama, kita lakukan, insya-Allah Allah akan naikkan darajah kita. Tapi kalau kita berhadapan dengan ujian-ujian, kita buat, kita tak mau hadapi dengan betul-betul, kita rasa takut, kita rasa perasaan segala-galanya, jangan bicara tentang hijrah ataupun perjuangan para sahabat. Jauh kita daripada mereka. Oleh kerana itu, mujahadatun nafs, mujahadah untuk membentukkan diri kita adalah penting untuk kita berhadapan, dan Allah akan tingkatkan iman kita, tingkatkan istiqamah kita. Bila kita berhadapan dengan ujian, kita sabar dan kita berdiri di atas jalan yang betul, insya-Allah. Makin lama makin naik, makin lama makin naik, makin lama makin naik, dan Allah akan uji lebih besar dan teruskan. Kenapa? Tanda sayang Allah kepada kita ialah dengan ujian yang diberikan. Ya, jadi oleh kerana itu tuan-tuan dan perempuan, memerlukan kesabaran, keyakinan kita kepada Allah, keyakinan kita pada agama ini. Insya-Allah Allah akan bagi kemenangan, insya-Allah. Ya, Allah, mudah-mudahan Allah naikkan taraf kita. Baik, hadis yang berikutnya yang berkaitan dengan mujahadah ini, hadis yang ke-16, hadis 10. An Abi Mas'ud Uqbah ibn Amr al-Ansari al-Badari qala lamma nazalat ayatun sadaqati kunna nuhamilu ala zuhurina faja'a rajulun fatasaddaqa bi syai'in kathirin faqalu mura'in wa ja'a rajulun akhar fatasaddaqa bi sa'in faqalu inna Allah la ghaniyyun an sa'i hadha fanazalat ayat Quran alladhina yalmizuna mutawwi'in minal mu'minina fis sadaqat walladhina la yajidu illa juhdahum muttafaqun alaih.
Wa nuhamil bidammah nun wa bil ha wal ha'il muhmalah ay yahmilu ahaduna ala zahrihi bi ujrati wa yatasaddaq biha. Dari Abu Mas'ud, Uqbah ibn Amir al-Ansari al-Badari berkata, ketika ayat tentang sedekah diturunkan, maka kami membawa sesuatu di atas belakang kami. Ya, dikatakan punggung-punggung kami itu bahasa Indonesia maksud dia di belakang kami, bukan atas punggung tu. Kemudian datang seseorang dengan membawa harta yang sebanyak-banyaknya untuk disedekahkan. Ada orang yang berkata orang itu nak mempamerkan, yakni riak. Ada pula yang datang bersedekah hanya dengan satu satu cupak ataupun satu gantang. Orang munafik berkata Allah tidak memerlukan jika hanya satu cupak. Kemudian turunlah ayat memberi sedekah. Turunlah ayat orang-orang munafik itu, iaitu orang-orang yang mencela orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan mencela orang yang tidak memperolehi untuk disedekah selain sekadar kesanggupannya. Muttafaqun alaih. Dan nuhamilu dhammah nun menggunakan ha muhmalah, artinya seorang dari kita mengangkat barang-barang di atas belakangnya dengan memperolehi upah, lalu dia bersedekah dengan upahnya itu. Okey. Baik. Di dalam hadis ini berkaitan, ianya berlaku di Madinah. Ya, kalau disebutkan kisah munafik, dia tak berlaku di Mekah. Munafik berlaku di Madinah. Kenapa? Kerana orang munafik ini dia berselindung di sebalik atas nama Islam sedangkan hatinya kufur. Ya, munafik yang dikatakan yang kekal dalam neraka untuk di neraka yang paling bawah, dia berkaitan dengan masalah i'tiqad dia. Ya, dia tidak beriman kepada Allah dengan cara yang betul. Nampak beriman tapi kufur dalamnya. Dan tidak ada siapa yang boleh mengetahui seorang itu melainkan Allah. Dan Rasulullah mengajar sifat-sifat itu yang diterangkan kepada Huzaifah al-Yamani, yang mana kita pun tak tahu sifat-sifat tersebut. Para sahabat pun tak tahu. Umar bertemu dengan Huzaifah al-Yamani, adakah aku ini munafik? Umar bertemu dengan Huzaifah, bertanya kepada Huzaifah, adakah aku ini munafik? Subhanallah. Para sahabat, ibu-ibu, inilah contoh kita mengkoreksi diri dahulu. Ya, mempertikaikan diri kita ni wajib. Umar datang, ya Huzaifah, adakah aku ni sifat munafik? Aku ni munafik. Subhanallah, Umar, siapa dia Umar? Kita takkan kata aku ni munafik ke tak? Tak, dia tu munafik ke tak? Kita menuju orang tu, kita cari kelemahan orang, kesalahan orang. Inilah jahatnya kita. Jahat kita. Bila mencari kelemahan, kesalahan orang tu, jahat kita. Kenapa tak cari kritik diri sendiri? Bila kita kritik diri sendiri, confirm insya-Allah Allah akan betulkan diri kita. Bila kita mempertikaikan diri kita, kedudukan kita terhadap iman yang ada pada kita yang makin lama makin menurun, Allah akan bagi kita tu naik iman kita tu balik. Tapi bila kita tuju, kita cari kelemahan orang, kita tuduh orang, di sana Allah akan hancurkan iman kita. Na'udzubillah. Jahat diri kita. Oleh kerana itu minta Allah bagi petunjuk. Jangan kita nak mempertikaikan orang, pertikai diri sendiri. Para pendakwah terutamanya, saya ingatkan, para pendakwah, para ustaz, ittaqillah, takut kepada Allah. Kamu bukan maksum. Maka kamu kena kritik diri kamu. Kita kena kritik diri kita. Kenapa? Kita yang nakkan syurga. Okey? Jadi dalam bab ini, perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan orang munafik ini hanya Allah yang mengetahui. Ya, dia akan muncul pada saat Islam tertekan, munafik akan muncul. Orang munafik ni dia muncul waktu Islam tertekan. Ya, dia tak nak bersama dengan orang Islam. Kenapa? Kerana bila tertekan, dengan arti kata lain, Islam akan dihentam, akan hancur mungkin. Na'udzubillah. Baik. Dari Uqbah ibnu Amr al-Ansari, Abu Mas'ud Uqbah ibnu Amr al-Ansari al-Badari. Dia di kalangan golongan Ansar dan golongan Badar. Maksud dia golongan Ansar yang membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Badar, dia pernah melibatkan diri dalam peperangan Badar. Berkata ketika ayat tentang sedekah diturunkan, maka kami membawa sesuatu di atas belakang-belakang kami. Ya, maksudnya dalam bab ini golongan-golongan para sahabat Nabi yang miskin, dikatakan miskin, ahli suffah. Ya, apabila turun ayat suruh galakkan bersedekah,
maka mereka bergegas melakukan kerja. Subhanallah, ini dia para sahabat yang ada iman mereka terhadap ayat-ayat Allah. Dan kita menyaksikan bila sampai tahap para sahabat ni dengar je ayat Allah turun, terus mereka bertindak. Mereka tak macam kita, tunggu jap, okey, relax dulu, boleh ke tak. Dia fikir yang tu dulu, tengok Allah tak ngam dengan kita, tak boleh. Kan. Para sahabat tidak mengenali arti itu. Bila ayat hijab turun, tengok bagaimana mereka melakukan. Habis ya, cadar pula, apa nama, langsir rumah tu dia ambil, zuk, semua pakai. Kalau kita takkan nak pakai langsir tu kan, ambil cadar lah, cadar pula kan. Para sahabat ialah dalam keadaan miskin waktu tu, alat bahan-bahan yang tak cukup, tetapi mereka bertindak untuk menyahut seruan Allah dan Rasul. Subhanallah. Ya, boleh kita gambar tak macam mana apa yang dia terus dia pakai. Kita tunggu, tak adalah tudung ni, Allah tudung ni tak cantik lah, tak macam tudung si kan. Nantilah nak pakai sikit-sikit, angkat apa, la ilaha illallah. Kita menyambut seruan Allah dan Rasul macam seruan kita je. Itu silap kita. Tapi bila tengok para sahabat yang dikatakan sampai yang keluar itu seperti seekor gagak-gagak hitam yang berkeluar dengan tudung-tudung yang mana tak ada minta pinjam, kan, pakai menyambut seruan Allah dan Rasul. Ya. Oleh kerana itu sampai tahap begitu satu pengorbanan yang tinggi. Ya. Baik. Jadi para sahabat ahli sufah pergi bekerja, cari kayu api, bawa balik, lepas tu jual. Bila jual tu, diambil keuntungan tu, separuh disedekahkan. Kerana nak sambut seruan Allah, bersedekah. Ini amat penting. Itu pasal bila kita baca Al-Quran, bila bertemu dengan hadis-hadis untuk beramal walaupun sedikit. Ini kaedah kita kena ambil, beramal walaupun sedikit. Bila Allah mengatakan ainani la tamussuhman nar, dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka, mata yang jaga perbatasan jihad fi sabilillah, kita tak mampu. Tak mampu. Okey, mata yang menangis min khasyatillah, takkan tak boleh buat. Buat walaupun sekali, kerana kita nak sambut seruan hadis ni, mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang Rasulullah menjanjikan bahawa kita tidak akan masuk neraka. Satu. Ataupun dijanjikan kita akan mendapat bawah lindungan Arash Ar-Rahman. Buat walaupun sekali. Tapi kalau banyak kali, lagi cantiklah. Jadi oleh kerana itu, para sahabat memahami ayat Al-Quran dan hadis begitu, dapat terus bertindak. Okey, jadi dalam kisah ini mereka menceritakan dalam hadis yang lain, asar yang lain, para sahabat dari ahli sufah keluar, ambil upah. Apa perlu dibuat kerja, dia buat kerja. Dapat upah, dia bersedekah. Dapat upah, dia bersedekah. Ya, begitu kedudukan mereka. Kemudian datang seorang dengan membawa harta sebanyak-banyak untuk disedekahkan. Ya, datang sahabat Nabi bawa harta banyak untuk disedekahkan. Orang-orang berkata, yakni orang-orang munafik berkata, itu nak nunjuk-nunjuk lah tu. Inilah masalah sedekah. Sedekah kita berhadapan dengan dua perkara yang paling besar. Kalau kita bersedekah waktu terang-terangan, perasaan riak tu datang. Kalau nyorok-nyorok, apa lagi datang? Ujub. Ya, kita sangka kita ni baik, syok sendiri. Datang waktu terang-terangan, bagi cek besar ni, tak boleh buka. Okey? Itu kita tak tahu, hati masing-masing. Bagi saya tak tahu. Cuma nak cerita, mungkin segelintir. Tunjuk, ni dia cek. Okey, tangkap. Tak. Okey, Alhamdulillah. Mungkin dia ada unsur riak, tetapi mungkin ada ikhlas. Itu wallahualam. Ilmu di sisi Allah. Jangan jadi pada satu orang tu, dia bagi replika bas besar ni yang saya cerita tu kan. Replika kunci bas. Tangkap gambar, tak. Masuk soal khabar. Kak tu cerita sampai sekarang dah 2 tahun bas tak dapat. Kan? Yalah, dah kunci besar ni, mana ada bas kunci besar ni? Kan? Tapi jahat, saya katakan jahat orang tu menggunakan atas nama anak yatim. Ya, jahat. Dia bertanggungjawab depan Allah, menipu begitu sekali. Tapi nak menceritakan, itu hati masing-masing. Sedekah terang-terangan, kalau ikhlas, Alhamdulillah. Orang ikut dia, pahala dia dapat. Tetapi ingat, riak akan datang. Lawan. Peduli apa aku? Aku sedekah. Alhamdulillah. Tetapi sedekah secara senyap-senyap pula. Sedekah secara rahsia. Mungkin dia masukkan transfer duit. Ataupun secara senyap-senyap di kalangan para tabi'in lakukan. Ya, meletakkan makanan pada awal pagi di rumah orang miskin. Tanpa ketahui, melainkan lepas dia mati baru ketahui. Disebabkan bila dia mati, makanan tu dah tak ada.
Okey? Datang pula ujub. Aku boleh buat begini, orang lain tak tahu, kan? Dia jadi syok sendiri, kan? Maka di situ pun lawan. Ya, kedua-duanya ada kelebihan, dan jika kita dapat lawan kedua-dua kejahatan ini, riak dan ujub, alhamdulillah. Ya, sedekah kita insya-Allah mudah-mudahan diterima oleh Allah. Okey, baik. Jadi golongan ni mereka menyaut seruan Allah bila bersedekah, dia bawa harta dia untuk agama, perjuangan untuk agama. Datang orang munafik ini, dia kata, tu nak nunjuk-nunjuk lah tu. Amboi, kan? Okey, tak apa. Kemudian tu datanglah orang, ada pula orang yang datang kemudian bersedekah hanya satu gantang ataupun satu cupak, satu gantang kurma. Dia bawa segantang kurma. Macam kita sedekah apa? Secupak beras. Apa dapat, kan? Ada dapat apa-apa? Ya, bagi kita tak ada apa-apa. Bagi orang miskin bernilai harganya. Jadi orang ni orang miskin, dia bersedekah pula. Dahlah dia miskin, dia bersedekah dalam bentuk secupak itu je dia ada untuk Islam. Subhanallah. Apa orang-orang munafik ni kata? Ya, kemudian orang munafik mengatakan Allah tidak perlu dengan secupak begini, segantang ni. Apa ada? Apa boleh kamu bangkitkan Islam? Tuan-tuan dan perempuan, Islam dibangkit dari hati yang ikhlas, bukan nilai yang besar. Tapi nilai yang besar dengan ikhlas cantik. Tetapi kalau hatinya ikhlas, itu pasal Rasulullah kata, bersedekahlah walau separuh biji kurma untuk menyelamatkan kamu dari neraka. Separuh biji kurma. Betapa separuh tak ada apa, tetapi di sisi Allah besar nilainya. Oleh kerana itu, bab sedekah jangan main-main. Ada sahabat-sahabat kita, bila kita dengar kan dalam ceramah, setengah orang ceramah tu, orang datang ke masjid hari Jumaat, dia bagi apa lalunya? Pisang. Penceramah tu kata, ingat orang ni beruk ke bagi pisang? Subhanallah, saya katakan, kenapa kita petikaikan? Orang nak bersedekah itu je yang dia mampu. Memang tak nafikan kalau bagi apple ke anggur ke, amboi lagi cantik. Silat-silat tak semayang Jumaat terus, kan? Tapi nak ceritakan, walaupun sedikit pisang dia bagi, di sisi Allah itu besar. Dia nak bagi orang makan. Apa salahnya? Jangan cakap macam itu. Bagi beruk ke apa? Na'udzubillah. Ya? Bila kita melihat perbuatan itu adalah sifat orang munafik. Apabila Allah mempertikai mereka, menegur mereka di dalam ayat surah Taubah. Buka surah Taubah. Surah yang ke-9. Ayat ke-79. Jumpa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surah Taubah. Surah 9 ayat 79. Alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqati walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum walahum adzabun alim. Orang-orang munafik itu iaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan mencela orang yang tidak memperolehi untuk disedekahkan selain sekadar kesanggupannya. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka dan untuk mereka azab yang pedih. Okey? Jadi Allah menceritakan golongan munafik ini memperlecehkan orang yang memberi sedekah. Apa sedekah? Bagi pucuk apa? Orang kata pucuk-pucuk ulam-ulam aja, kan? Amboi, misalan ulam-ulam tu. Kan? Apa salahnya orang nak bagi bersedekah? Okey. Di sini kita cuba bukakan sedikit hukum hakam bersedekah. Dan kita dah bicarakan tentang kelebihan-kelebihan sedekah. Kelebihan sedekah terang-terangan, kelebihan sedekah secara senyap-senyap. Semua ada kelebihan masing-masing. Yang boleh mendapat bawah lindungan Arasy Ar-Rahman, yang boleh diberikan keselamatan pada hari kematian, dan banyak lagi. Dan kita telah membacakan dalam surah Al-Baqarah, ya, tentang kelebihan orang yang bersedekah dengan 1 unit, dia akan mendapat 700 unit.
Main unit aja sekarang. Okey. Jadi menunjukkan peningkatan dan pahala yang lebih besar hanya Allah yang mengetahui mengikut bilangan yang kita lakukan atau sedekah yang kita lakukan. Okey. Cuma kita nak kaitkan perkara yang membatalkan sedekah seperti yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Buka. Dalam surah Al-Baqarah juzuk yang ketiga. Ayat yang ke 264. Ayat ni jelas kepada kita yang mana sedekah ini dibatalkan dengan 3-4 perkara. Pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Okey. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membatalkan pahala sedekahmu dengan yang pertama menyebut-nyebutnya. Okey, jangan disebut-sebut walaupun dah bertahun-tahun, kecuali pada anak dan isu-isu yang tertentu. Dan menyakiti perasaan si penerima. Yang kedua, menyakiti waktu kita bagi itu kita sakiti dia. Macam mana sakit kita? Sakit hati dia. Dulu aku tolong kamu bersedekah, takkanlah kamu tak boleh tolong aku. Dulu aku bagi zakat kat kamu. Jangan begitu. Batal. Rosak amalan. Ataupun bagi-bagi, nah ambil ni. Cara tu, nah ambil ni. Boy. Tak boleh cara baik. Bahaya. Walaupun bunyinya dapat, tapi nah amboi, kan kasar bunyinya. Okey. Baik. Kalladhi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Seperti orang yang menafkahkan hartanya kerana riak kepada manusia. Yang ketiga, riak kepada manusia, menunjuk-nunjuk. Dan keempat, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, dia orang kafir. Sedekah orang kafir kita dapat, tapi dia tak dapat pahala. 4 perkara yang membatalkan sedekah. Sedekah yang terbaik. Okey, kita ambil pula. Ini 4 perkara yang membatalkan. Sedekah yang terbaik. Apakah sedekah yang terbaik itu? Tidak dinafikan daripada ikhlas. Yang kedua, kamu bersedekah, kata Rasulullah, dalam keadaan kamu sehat, tamak dan kedekut. Sehat, alhamdulillah aku sehat ni. Tamak, ada rasa tamak. Kalau aku ni apa, kalau aku bagi rugi aku kan. Datang perasaan kedekut sekali. Ya, tak nak bagi. Waktu itu lawan tamak dan kedekut, bagi. Subhanallah. Susah tu. Terutamanya bila sampai tahap macam duit zakat, syaitan tu datang. Pasal apa? Kalau kita saksikan, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan akan janji, rugi kamu, duit habis, duit berkurang. Dia tak janji kebaikan. Kita pun rasa, bila kita 700 tolak 100 kan, tinggal 600. Dia tak tengok yang Allah janjikan tu. 10 tolak 1 jadi berapa Allah janjikan? 1 jadi 700. Kalau 10 tolak 1 jadi 710, 709. Kita tak nampak tu. Ya, kita tak nampak. Syaitan janji lain, kita janji lain. Allah janji lain. Okey. Baik. Jadi, waktu kita dalam keadaan sehat, bukan kita dah nak mati, ya Allah aku nak sedekah. Yang Rasulullah kata bila nak mati baru nak bersedekah. Dah memang harta tu bukan milik kamu. Okey, jadi waktu kita sehat, perasaan tamak dan kedekut, itu sedekah yang terbaik. Dan sedekah yang terbaik, Rasulullah mengatakan, sesuatu yang kita suka, kita sayang, itu yang terbaik.
Dan di antara sedekah yang terbaik juga, seperti yang disebutkan dalam surah Al-Insan. Buka surah Al-Insan. Okey, surah yang ke-76. Ayat yang ke-8. Kita mulakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka memberi makanan yang disukainya kepada orang-orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan. Okey, kita bagi sesuatu yang kita suka kepada orang yang betul-betul memerlukan. Itu paling baik. Kalau kita bagi makan kepada orang tak perlu, ya, bagi makan pada kita kan, kita pun makan sedap daripada orang lain kan, maka dia punya syukur tu kurang. Kita tiap-tiap hari bagi orang makan udang galah, orang bagi udang keting kecil je kan, tak ada apa. Oleh kerana itu bagi makan satu kita suka. Okey, misalnya kita suka pizza kan, dah boycott kot. Okey, tukar apa lagi ya, suka nak bagi ya, makan paling sedap. Okey, bagi nak Ustaz Fadil pizza ke kan, lain tu. Okey, dah boycott tak apa ya, kita bagi. Dalam kategori ni Allah bagikan golongan yang paling baik untuk diberikan makan orang miskin, anak yatim yang bukan kaya ya, anak yatim yang miskin dan orang dalam tawanan. Itu pasal bila kita memberi makan, sebaik-baiknya bagi makan kepada orang miskin yang beriman ya, berbanding dengan bagi makan orang yang kaya sahaja. Okey, majlis kahwin dijemput, kalau nak berkat tu jemput orang miskin ya, bukan orang kaya tu. Kaya jemput juga, tapi nak menceritakan jangan tinggal orang miskin, kerana keberkatan tu datang daripada orang miskin. Okey, baik. Kemudian ditunjukkan ayat ini mengatakan kita bagi makan satu perkara yang kita sukai, pakaian yang kita sukai ya, maksud sukai syarak lah, berbentuk syarak. Kita suka seksi, maxi apa semua tu, itu tak jadilah. Maksudnya pakaian yang bersesuaian dengan syarak, bagi kepada orang lebih baik. Ini kita dah bagi pakai, kita dah pakai, dah nak lusuh, baru bagi kat orang ya. Setengah tu pakai, dia ambil lama-lama punya pakaian, baru nak bagi. Tak sesuai. Bukan kita kata tak boleh, tetapi melalui pengalaman kita, bila kita ambil kadang-kadang sampai budak-budak kena skabis disebabkan baju-baju yang dah bercampur bau, baju lama, baju apa kan, budak sakit, gatal-gatal pula. Padahal dia buang, dia tak bagi, dia bagi ke orang. Jangan begitu, bagi yang terbaik. Cuba latihkan, jangan bagi daripada sisa-sisa kita. Kerana dalam ayat Quran mengatakan sampai kita nak ambil pun tak tergamak, kita nak bagi kepada orang, tak boleh ya, aib. Okey, kemudian bila kita bagi tu, bukan kita nak orang ucapkan terima kasih ya. Orang tu ambil, lepas tu dia tinggalkan. Macam kisah yang lelaki yang telah dalam gua yang 3 orang tu, seorang tu dia gunakan harta si fulan tu, pekerja dia, sampai mendapat binatang yang banyak memenuhi lembah. Dia ambil tanpa tinggal walau seekor pun. Menunjukkan nak kata ucap terima kasih, kamu tolong aku, nah seekor. Tak ada, dia ambil terus dia belah macam tu je. Tapi dia redha. Itu di antara sifat yang terbaik. Tapi kita mengatakan, bagi kita didik anak-anak berlatih mengucapkan terima kasih. Jangan macam tu pula kan, kata ambil tu terus lari macam tu. Ajar ucap terima kasih. Kerana Allah mengatakan di sini, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keredaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Tu dia ya. Jadi ucapan terima kasih kalau orang bagi, alhamdulillah,
kita terima dan menunjukkan orang tu beradab. Tetapi kalau orang tu tak mengucapkan terima kasih, tak apa. Dan juga begitu, kalau orang tak pulang balik, ya, macam hantar mempelai tu, tiba-tiba kita hantar barang apa? Barang apa orang kata? Hantaran tu orang tak bagi hantaran pula. Itulah kenapa tak bagi. Orang Melayu kita bagi. Rupanya kita kahwin dengan orang Arab, mana ada hantaran macam tu. Tak dapatlah kan. Sabar. Jangan merungut lepas tu apa tak bagi hantaran balik. Tak reti adat lah apalah. Itu adat kita. Okey. Jadi dalam bab itu reda. Kadang-kadang masyarakat kita bersedekah cekodok. Cekodok pula. Apa? Jemput-jemput. Dengan harapan kita bagi jemput-jemput durian, dia bagi jemput-jemput cempedak. Tak bagi pula piring kosong. Sabarlah. Kita bukan nak benda tu. Yang penting kita nak Allah redha. Okey, ini di antara sifat yang terbaik waktu bersedekah. Okey. Jadi ini perkara yang perlu diambil kira waktu kita bersedekah. Dan jangan mencela orang yang bersedekah walaupun sedikit. Dan latihkan anak-anak kita bersedekah. Okey. Jadi kita masuk balik kepada hadis. Maka orang-orang yang munafik ini, ya, mereka memperlecehkan orang bagi sedekah. Dan kita jangan, kita bagi semangat. Kerana Rasulullah mengingatkan kepada Bilal tentang bahawa bersedekahlah kamu, jangan takut kepada Tuhan yang memiliki khazanah alam. Yani Allah mempunyai khazanah yang besar, yang mana dia akan memberikan kepada kita apa saja harta yang kita nak, ya. Kerana apa? Kerana Allah bersifat maha kaya dan maha berkuasa atas segala sesuatu. Okey. Penjelasan hadis ini sebagai dalil bahawa para sahabat sentiasa berlumba-lumba dalam kebaikan dan berjihad dengan jiwa mereka. Selain itu, hadis ini juga sebagai bukti bahawa Allah membela melindungi kaum mukminin. Ini juga menunjuk betapa besar pemusuhan kaum munafik pada kaum mukminin, bahawa orang-orang beriman tidak akan pernah menyerah pada mereka. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita kena, ya, berusaha diri kita, membentukkan diri kita beramal dengan amalan yang terbaik yang mana Allah suka. Baik. Hadis yang berikutnya as-sabi' ashar. Hadis yang terakhir dalam bab ini. An Sa'id ibn Abdul Aziz an Rabi'ah ibn Yazid an Abi Idris al-Khulani an Abi Dharr Jundub radhiyallahu ibn Junadah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi anillahi tabaraka wa ta'ala annahu qala ya ibadi inni haramtu zulm ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalimu ya ibadi kullukum dallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum ya ibadi innakum tukhati'una bil laili wan nahar wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum ya ibadi innakum lan tablughu darri fatadurruni walan tablughu naf'i fatanfa'uni ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a ya ibadi law annakum awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjuri qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika mulki syai'a ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kullu insanin mas'alatahu ma naqasa zalika mimma indi illa kama yanqusu mikhyatu idza adkhila al-bahr ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum summa uwaffikum iyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira zalika fala yalumanna illa nafsahu. Qala Sa'idun kana Abu Idris idza hadasa bihadzal hadis jassa ala rukbatayhi. Rawahu Muslim.
Wa ruwaina 'anil Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah qala laisa li ahli Syam hadisun asyrafu min hadzal hadis. Dari Sa'id bin Abdul Aziz, dari Rabi'ah ibn Yazid, dari Abi Idris Al-Khawlani, dari Abu Dzar Jundub bin Junada. Okey, nama Abu Dzar Jundub bin Junada. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang diriwayatkan dari Allah tabaraka wa taala. Maksud dia hadis ni hadis qudsi. Bila disebutkan diriwayatkan dari Allah tabaraka wa taala, maka hadis itu hadis qudsi. Dia berfirman, wahai hamba-Ku, sesungguhnya aku mengharamkan menzalimi diriku, dan aku juga mengharamkannya kepada kalian semua. Dari hadis ini mengisyaratkan Allah mengharamkan untuk menzalimi hamba-Nya. Oleh kerana itu kita kena lihat bahawa Allah bersifat Maha Pengampun. Dia takkan zalim hamba-Nya. Wa ma zalamu anfusakum, macam mana ayat tu? Wa ma zalamuna walakin anfusahum yadhlimun. Kami tak pernah menzalimkan mereka. Wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Okey. Kemudian Allah katakan, janganlah di antara kamu saling zalim menzalimi. Hai hamba-Ku kalian, kalian semua itu tersesat kecuali orang yang telah aku beri petunjuk. Ya, kita ni tersesat, tetapi dengan petunjuk Allah, alhamdulillah kita berada di jalan yang apa yang kita lihat sekarang. Maka mohonlah petunjuk kepadaku, nescaya aku berikan petunjuk kepada kalian. Maksudnya kita kena sentiasa memohon petunjuk kepada Allah. Jangan putus asa. Tuan-tuan dan perempuan, kita nampak kita ni macam dah ada petunjuk, tapi sebenarnya ada lagi petunjuk yang belum kita dapat. Alhamdulillah, semenjak saya tahu tentang kelebihan yang petunjuk, kita minta petunjuk daripada Allah. Satu-satu Allah buka. Ya, satu-satu Allah buka. Saya sampai dah duduk Pakistan waktu tu 6 tahun lebih kurang, tak faham lagi antara masalah manhaj, ya, jalan Al-Quran dan Sunnah secara tepat, masih lagi kurang. Minta petunjuk, minta petunjuk. Akhirnya pergi kali kedua, Allah buka petunjuk. Subhanallah, jelas sejelas-jelasnya. Oleh kerana itu petunjuk Allah akan bagi bila kita minta bersungguh-sungguh. Okey. Kemudian, wahai hamba-Ku kalian, kamu semua lapar kecuali orang yang aku beri makan, maka mohonlah makan kepadaku. Kita minta pertolongan Allah memberi rezeki kepada kita. Kita ni semua memerlukan rezeki daripada Allah. Kerana apa? Kita takut Allah berikan rezeki kepada kita dalam keadaan rezeki itu tidak halal. Na'udzubillah, rezeki itu syubha. Oleh kerana itu minta Allah berikan kita rezeki yang halal untuk diri kita ini, untuk zuriat kita yang halal. Ya. Nescaya aku akan memberi makan kepada kalian semua. Subhanallah. Ayat ini hadis ini dikuatkan dengan ayat di dalam surah Quraisy. Orang Arab kalau ikutkan apa tanaman yang ada di Mekah tu, gandum tak tumbuh, apa padi lagi lah tak tumbuh, harapkan kurma, tetapi mereka boleh hidup di kota Mekah tu. Disebabkan apa? Allah yang memberi makan. Tengok ayat tu, wa at'amahum min ju'. Okay? Dan kami yang memberi kamu makan di saat kamu lapar. Allah bagikan idea mereka untuk berniaga. Berniaga ke arah utara dan selatan, timur dan barat. Okey. Wahai hamba-hamba-Ku kalian, kamu semua telanjang kecuali orang yang aku beri pakaian, maka mohonlah pakaian kepadaku, nescaya aku akan memberi pakaian kepada kalian semua. Minta Allah bagi kita petunjuk tentang pakaian. Ya, tentang pakaian yang Allah berikan kepada kita. Pakaian yang disyariatkan kepada kita. Berapa ramai orang yang memakai pakaian tapi telanjang. Di dalam hadis kata ramai yang pakai pakaian tapi telanjang. Disebabkan apa? Pakai pakaian tak mengikut cara arahan yang diberikan oleh Allah dan Rasul. Pakai pakaian, Masya Allah, nipis. Ya. Orang lelaki tak apa, perempuan ni datang ke Amerika, demonstrasi. Kita nak buat persamaan dengan lelaki. Kita nak sama apa, nak bisnes, berniaga ke, yang keluar dan surat khabar. Ya.
Tiba-tiba rupanya nak persamaan dengan laki keluar tak pakai baju, kami pun nak keluar tak pakai baju. Bagusnya. Jadi begitu. Okey? Na'udzubillah. Mana tamadun yang dikatakan dibangga-banggakan? Datang pula orang Malaysia ikut kat Penang sana, ya, pergi tepi pantai tak pakaian. Ya, bila kena tangkap semua tunduk warak pula. Datang pula dua orang tu, ya, menonjolkan pakaian pengantin, kononnya seni. Ya. Na'udzubillah min zalik. Jahatnya manusia ni, ya. Nak membuat keburukan di bumi ini. Orang Melayu kita, kalau zaman dahulu makcik-makcik kita yang kita tengok balik gambar zaman silam pakai baju kebaya dia, ya, itu pun dikategori berpakaian tapi telanjang. Kerana apa? Nampak bentuk dia bentuk kerengga kata orang tu. Kan? Bentuk dia nampak baju kebaya tu kalau kita tengok, ya, dah nampak pinggang tu slim kan. Lepas tu ni nampak tubuh badan ni. Ya. Tapi orang lelaki jarang kita tengok. Bagus orang lelaki. Itu tak apa lagi, itu zaman dulu. Zaman sekarang tu dia baju dia, subhanallah, bagi kaum wanita pakai seluar tu dia ketat. Kata orang macam balut buah nangka. Nampak habis. La ilaha illallah. Macam mana tu? Itulah pakaian dan telanjang. Itu belum lagi sanggul-sanggul yang dibuat macam sarang tebuan tu, kan? Minta Allah lindunglah pakaian, ya. Oleh kerana itu kita minta Allah bagi petunjuk tentang bab pakaian tu. Perlu petunjuk, ya, pakaian yang disyarakkan oleh Islam. Baik. Wahai hamba-Ku kalian, kalian semua selalu berbuat dosa baik di malam ataupun di siang hari. Ya, di sini Allah mengatakan, wahai hamba-Ku, kamu melakukan dosa baik di malam ataupun di siang hari. Tak boleh dinafikan. Ustaz pun serupa. Dan aku adalah zat yang maha mengampuni semua dosa. Maka mohonlah keampunan kepadaku. Nescaya aku akan memberi keampunan kepada kalian. Subhanallah, kan? Kita buat dosa, Allah kata minta ampun. Ya. Kalaulah orang jagaan kita buat dosa, kita ada suruh minta maaf. Tak, kan? Pergi berhentilah kamu. Senang. Tapi dengan Allah tidak begitu. Allah kata minta ampun kepadaku. Lagi kita cepat datang minta ampun, lagi Allah cepat, ya, menyayangi kita. Wahai hamba-Ku, kalian semua tidak dapat berbuat sesuatu yang dapat merugikanku, dan tidak pula berbuat sesuatu yang menguntungkan aku. Ingat, kita lakukan amalan ni untuk diri kita. Allah takkan untung kalau kita beriman. Semua kita ni beriman. Untung Allah. Tak. Ini bukan multi level. Ya. Ya, kalau multi level semua bawah bekerja, kita duduk senang kat atas. Tak. Allah bersikap, ya, dia membantu hamba-Nya, terpulang kepada hamba-Nya. Kalau kita buat kebaikan, Allah takkan untung, yang untungnya kita. Allah akan letakkan kita ke dalam syurga. Tetapi kalau kita buat kejahatan, Allah takkan rugi, yang ruginya kita. Subhanallah. Baik, kemudian kita lihat Allah berfirman, wahai hamba-Ku, seandainya orang yang pertama dan terakhir dari kalian manusia dan jin, mereka bersatu seperti hati seorang yang paling takwa di antara kalian, itu tidak menambah sedikit pun keagungan pada kerajaan-Ku. Ya, kamu lakukan hebat macam mana sekalipun, kerajaan aku tetap dah hebat. Jangan kita kata Allah kena bersyukur pada kita. Ya, kecewa. Tak, Allah tak perlukan semua tu. Kalau kita tak ada di muka bumi pun, Allah tak akan rugi apa-apa. Kalau kita beriman semua pun, Allah tak akan untung apa-apa. Okey. Wahai hamba-Ku, seandainya orang yang pertama dan yang terakhir dari kalian, manusia dan jin, bersatu seperti hati seorang yang paling jahat di antara kalian, tidak akan mengurangi keagungan kerajaanku sedikit pun juga. Itu dia. Wahai hamba-Ku, jika seorang yang terdahulu dari orang yang terakhir di antaramu, manusia dan jin, mereka berada di bumi yang satu, kemudian mereka meminta kepadaku, nescaya aku memenuhi semaunya permintaannya. Ya, minta Allah akan bagi, minta Allah akan bagi. Tak bagi di dunia, bagi di akhirat. Tapi kena minta betul. Ya.
Hal yang demikian ini tidak mengurangkan sesuatu yang ada padaku, melainkan hanya sebagaimana sebatang jarum apabila dimasukkan ke dalam lautan. Ya, tuan-tuan dan perempuan, Allah memberi misal begitu sekali tentang kehidupan yang ada di dunia ni. Kalau kita minta ke Allah, Allah bagi semua sekali pun, tak lebih macam ambil jarum tu, kita ambil air ni kan. Okey, kita ambil air ni, kita angkat, berapa banyak melekat? Itulah banyak dia. Dunia nak bandingkan akhirat yang seluas-luasnya. Setitik, dua titik daripada bekas air. Ini bekas air ni kecil, dibagi misal seperti sungai. Okey, satu titik, dua titik. Itulah nilaian dunia di sisi Allah. Tak akan rugi kerajaan Allah. Wahai hambaku, sesungguhnya itu semua adalah amalan perbuatanmu sendiri. Aku mencatat semuanya, kemudian aku membalasnya. Maka siapa saja yang mendapat kebaikan, hendaklah dia memuji Allah. Dan siapa saja yang mendapat selain daripada itu, yakni keburukan, maka janganlah menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Okey. Dalam hadis ini jelas kepada kita tentang kebesaran Allah dan arahan-arahan Allah untuk kita menyambut seruan dia. Lakukan kebaikan untuk diri kita, lakukan kejahatan untuk diri kita juga. Na'udzubillah. Kemudian Allah mengatakan minta bantuan kepada Allah. Dalam bab minta bantuan, istighatha hanya milik Allah. Dia tak boleh milik kepada orang lain. Oleh kerana itu, bila sampai satu tahap di kalangan manusia yang tak bertanggungjawab mengatakan bertawasul dengan perkara-perkara seperti bertawasul pada orang yang dah mati, tak apa. Bagaimana boleh tak apa? Dia syirik. Orang dah mati. Dan ingat, saya tertarik dengan kupasan Dr. Abdul Basit tentang berkaitan kalimah yang pernah kita bahaskan dulu, tentang kalimah Ya Hanana tu. Yang kita kata, saya kata tawakuf, saya tak dapat jelas tentang kalimah tu. Kenapa kita mempertikaikan beberapa dalam qasidah, kalimah-kalimah macam marhaban, ada kalimah yang tak kena. Tetapi bila kita tengok dalam konteks ini, ya, dalam bab Ya Hanana tu, maksudnya Ya Madad. Ya Madad ni yang digunakan kalimah, yakni meminta pertolongan kepada Rasulullah. Ya Hanana tu seolah istighasah kepada Rasulullah yang dah wafat. Jadi dia minta bertawasul kepada Rasulullah, dia panggil Ya Rasulullah, minta tolong, minta tolong, minta tolong. Hukumnya syirik. Okey, syirik. Jadi kalimah yang Hanana tu bermasalah. Maka tidak dibenarkan kalau kita dah tahu saja. Maksudnya kalau nak anu tak boleh. Ya. Ada unsur syirik dalamnya. Tapi sedap pula ustaz dia nyanyi. Sedap itulah yang menyakitkan. Ya. Dulu lagu-lagu orang putih yang kita hafal pun sedap juga kan. Boleh kita tinggal. Kan? Ini kan pula lagu-lagu yang macam ni yang jelas kepada kekufuran, ya, kita kena tinggal. Tak boleh. Marhaban tu dulu kita tak setuju. Kenapa? Pasal ada kalimah dalam tu. Anta nurun fawqa nurin, kemuncak, menunjukkan dia ambil kemuncak kehebatan tu sama taraf dengan Allah. Itu je puncanya. Dan ada satu dua kalimah yang lain yang terpaksa kita tolak. Jadi kalau benda ni kalau jelas seperti yang diterangkan oleh Dr. Abdul Basit dalam bab ini, berbentuk Ya Madad, membentuk minta pertolongan kepada yang telah mati, hukumnya syirik, maka tak boleh digunakan. Okey? Dan kemudian dalam hadis ini mengisyaratkan bahawa Allah akan mengampunkan dosa kita walau banyak mana kita melakukan. Tuan-tuan dan perempuan, kita menyaksikan lelaki yang telah membunuh 100 orang, Allah boleh ampunkan. 100 kabair, 100 dosa besar, Allah boleh ampunkan. Kita menyaksikan wanita yang pernah na'udzubillah melakukan zina, tapi dia membuat amalan yang terbaik, hanya memberi minum seekor anjing sahaja, Allah telah ampunkan dosa dia. Lelaki yang pernah berdosa lalu mengatakan kepada anaknya, bakarlah aku dan abu aku dibuang ke dalam lautan. Kenapa aku lakukan begitu? Kerana aku takut akan dihisap di depan Allah. Dia percaya kewujudan Allah dan dia takut, tetapi perbuatan tu tak kena, lalu Allah ampunkan. Ini kan pula kita, mudah-mudahan tak ada dosa besar yang banyak kita lakukan. Kalau ada permintaan ampun kepada Allah, Allah akan bagi pengampunan.
Cuma jangan berputus asa dalam siri mohon keampunan Allah. Ya. Jadi pentingnya kita mengetahui betapa Allah itu Maha Penyayang dan Dia bersedia untuk mengampunkan kita. Bawalah dosa banyak mana. Tapi ingat bila kita melakukan dosa yang lepas, jangan cerita ke orang. Rahsia biarlah kita dengan Allah. Yang mana kawan-kawan tahu tu biarkanlah. Minta Allah ampunkan kita, minta Allah tutupkan aib kita. Jangan pergi duk cerita aku dulu duk buat gini jangan. Ya. Berarti kita Allah dah sorokkan, Allah dah sembunyikan keaiban kita, kita yang pergi buka kat orang. Biarkan. Ya lepaslah. Kau ada gambar-gambar kita tu kat orang lain, itu lantaklah. Minta ampun kepada Allah, minta rahsiakan. Kerana kita tahu zaman kita zaman yang berbeza-beza, yang tak sama. Kesalahan yang kita lakukan tu, ya, terlampau mengikut hawa nafsu. Bila kita dah bertaubat, dah kita sedar bahawa perjalanan kita makin menakutkan, maka kita nak ambil balik benda-benda tu dah tak boleh. Minta pengampunan kepada Allah, minta Allah simpan aib kita. Jadi tuan-tuan dan perempuan, dalam hadis ini jelas kepada kita kembali kepada Allah dengan bersungguh-sungguh. Allah akan mengampunkan kita walaupun dosa kita sebanyak mana sekalipun. Ya, penting sangat-sangat. Jadi Allah takkan rugi kalau kita tak nak bertaubat kepada Dia. Dan kalau kita bertaubat, Allah takkan untung. Allah tetap Allah yang maha berkuasa, maha hebat dengan kerajaannya. Maka di sinilah kita melihat tentang kesungguhan dalam membentuk diri kita, mujahadatun nafs, untuk kita bertaubat kepada Allah. Sa'id berkata, dulu Abu Idris apabila mencerita hadis ini, ia duduk di atas kedua lututnya. Okey, maksudnya dalam hadis ni, periwayat ni duduk macam mana dia riwayat sanad-sanad hadis tu. Ini perbuatan para perawi hadis. Macam kita tak boleh nak duduk atas lutut pasal tak pernah tengok macam mana duduk atas lutut tu. Okey. Kemudian Imam Ahmad pula mengatakan tidak satu pun hadis yang bagi ahli Syam yang lebih mulia daripada hadis ini, menunjukkan bahawa hadis yang diriwayatkan kita ni adalah diriwayat dari penduduk negeri Syam sana, yang diambil kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penjelasan hadis yang sangat agung ini sungguh mengandungi banyak faedah yang terkumpul. Seandainya kita ingin mengumpulkan faedah-faedah hukum hakam dalam hadis ini, maka ini harus ditulis tersendirinya. Khusus salah seorang syekh yang menyendiri penulisan penjelasan hadis ini ialah Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Oleh kerana itu kita sudah seharusnya mengambil pelajaran dalam hadis ini dengan sebaik-baik mungkin. Selain itu dari hadis ini dapat dipetik pelajaran bahawa seorang manusia akan dibalas sesuai dengan amalannya. Jika amalannya baik, maka balasan pun kebaikan, dan jika amalannya buruk, maka balasan adalah keburukan. Maka dari itu setiap insan harus bersungguh-sungguh dengan seluruh kemampuan melakukan kebaikan sehingga ia mendapat kebaikan di sisi Allah dan mendapat pahala yang paling agung. Dan mudah-mudahan Allah bagi kita pahala yang paling agung itu. Amin ya rabbal alamin. Okey, jadi kita selesai dalam bab mujahadatun nafs. Ya, kita akan masuk dalam bab hasu ala izdiyad minal khairi fi awakhiril umur. Ya, bab anjuran meningkatkan amal kebaikan pada akhir usia. InsyaAllah kita berhenti sini. Ada apa soalan? Enam. Nak lawan riak ataupun ujub, buat dek aja. Tak, dia kena buat dek. Buat dek istilah orang sekarang. Buat dek lah macam apa kali. Maksudnya bila kita lakukan, dia datang lawannya. Buat tak tahu. Bagi je. Jangan disebabkan bagi ada perasaan riak pula kan. Jangan. Dia datang. Dia datang. Bagi terus. Dah, ya Allah aku buat karenamu. Dah, habis cerita. Buat secara senyap, datang ujub. Lawan. Bagi. Jangan kita layan ujub dan riak. Kerana bila lawan ujub dan riak, kita ikut juga kehendak dia, maka di situ menyebabkan kita tak dapat beramal. Kita melayan perkara-perkara itu yang boleh membawa kepada syirik pula. Kita takut pada riak tu lebih. Maksudnya kita tak nak buat kebajikan kerana riak tu. Silaplah. Okey, ada apa lagi? Tak ada? Baik, kalau tak ada apa-apa, yang baik itu datang daripada Allah, salah dan silap dari kelemahan saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanallah.